Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk di dalam amal ibadah kami, ya Allah. Khususnya di dalam salat kami, ya Allah, dalam zikir kami, ya Allah, dan juga di dalam pekerjaan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dalam menghadapi segala musibah, ujian yang telah Engkau timpakan kepada kami, yang sedang Engkau timpakan kepada kami, dan yang akan Engkau timpakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ujian ini sebagai mahabbah, kecintaan. Gantikanlah ia dengan pahala, ya Allah. Jadikanlah ujian ini sebagai wasilah untuk kami mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, terimalah doa kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita, Allah masih beri kepada kita kesempatan duduk di dalam rumah Allah, masjid, musalla, tempat yang paling tenang di atas muka bumi Allah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memilih kita duduk di dalam rumah dia, maka kita kena ucapkan alhamdulillah, kerana ini merupakan nikmat yang paling besar. Di dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita di atas muka bumi Allah, dia ada nikmat yang besar, dia ada nikmat yang kecil, dia ada nikmat yang paling besar. Di antara nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan Islam. Dalam nikmat iman dan Islam, Allah bagi kepada kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini bukan kerana keadaan kita yang tidak sibuk, tetapi kita duduk di sini oleh kerana pilihan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, daripada ramai-ramai yang solat berjemaah tadi ini, Allah pilih kita. Kenapa Allah pilih kita, tuan-tuan? Dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tanda Allah sayang kepada kita, kepada hamba dia, ialah Allah bagi kepada dia kebaikan. Tanda Allah bagi kebaikan adalah Allah bagi kepada dia duduk mengaji, faham, tahu tentang agama dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa, kata Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada dia kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dia faqih dalam agama. Tuan-tuan,
Kalau kita tak tahu 2 tambah 2 berapa jawapan dia, tidak ada masalah. Kalau kita tak tahu tuan-tuan pasal bisnes, tak ada masalah. Kalau kita tak tahu nak buat bangunan, tak ada masalah. Kalau kita tak tahu nak bagaimana untuk kita nak menguruskan dunia, tidak ada masalah. Tetapi yang masalahnya ulama kata, apabila kita tidak tahu tentang agama kita. Kerana yang menyelamatkan kita pada hari akhirat nanti, yang kekal abadan abada khalidun, adalah agama Islam. Sebab itu orang yang dapat anugerah Islam, iman, maka kena bersyukur. Satu lagi tanda bersyukur adalah dengan dia kena apa? Mengaji. Saya tuan-puan, tadi ni nampak ada hamba Allah. Cerita sikit tapi tak sebut nama siapa lah. Ambil wuduk, Masya Allah, cantik lah ambil wuduk nak semayang. Tapi ambil wuduk dalam kolek, tahu kolek ni, dalam gayung. Ambil wuduk, kemudian tidak sah. Kenapa tak sah? Tidak cukup, tidak kurang-kurangnya apabila usta'mal itu kena lebih daripada 2 kolah. Tu kena mengaji tu. Sebab tu bila amal ibadah kita rosak, solat kita tak diterima Allah, habis agama kita. Sebab tu kena mengaji tuan-puan. Alhamdulillah Allah pilih kita orang yang duduk mengaji. Tak kisahlah masa kita tak mengaji, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kita dalam kubur nanti. Soalan yang Allah tanya kepada kita, berapa umur yang aku bagi, di mana kamu habiskan? Aku bagi rezeki kepada kamu, daripada mana kamu dapati? Aina hasalta, dan di mana kamu habiskan? Yang sedikit, walaupun di kalangan kita yang sedikit semakin takut nak mendekati majlis ilmu rumah Allah, maka kita jadilah golongan yang sedikit. Kerana yang sedikit itu, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya orang yang bersyukur. Syukurlah ni ada masa ngaji. Bukan nak kena ngaji 24 jam buka kitab tuan-tuan. Tak je pun. Allah bagi kepada kita 24 jam. Pukul 8 sampai pukul 5 boleh pergi kerja. Syukur dapat gaji. Tanda kita syukur, kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kata Buya Hamka, hamba Allah ini bukan hanya makan minum, tetapi hamba Allah perlu berakal, perlu mempunyai panduan. Bagaimana nak mendapat panduan? Kenalah kita iqra, baca. Hari ini kita tak mampu membaca atas kesibukan kita, maka dengarlah. Tak mampu nak dengar, cintalah. Tak mampu nak cinta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal'iyadillah. Sebab itu kita menjauhkan diri kita daripada kebinasaan. Macam mana cara dia? Dengan kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu berjalan, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga, maka farta'u, Nabi kata duduklah, rebutlah, ragutlah. Makna dia apa? Kena ambil kesempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita, hidup ni tidak lama. Tak lama tuan-puan. Hari ni, tahun ni 2020, ramai ulama yang meninggalkan kita. Ramai tuan-puan. Ulama Nusantara, ulama di Afrika, ulama di negara Biladil Arab, Biladil Syam, ramai yang mati. Kalau tuan-puan buka Facebook, nama dia pencinta ulama. Tiap-tiap hari dia post 3-4 orang ulama yang mati, meninggal dunia, wafat. Ramai tuan-puan, 3-4 orang kira ramai sehari. Tu yang dia post, yang dia tahu, yang dia dapat info. Yang tak dapat info, ramai mana?
orang-orang baik mati. Ketahuilah, tanda dia bila ramai orang alim meninggal dunia, dekat dah kita dengan apa? Kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menarik ilmu agama daripada dada-dada kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu itu dengan Allah mematikan para alim ulama. Walakin Allah yantazi'uhu biqabdil ulama. Bila ulama telah tiada, akhir zaman semakin dekat dengan fasad ummati, maka berlakulah apa? Pemimpin-pemimpin yang jahil. Naik. Kemudian bila ditanya tentang fatwa, bila ditanya tentang masalah agama, mereka dahlah sesat, bahkan menyesatkan pula orang lain. Wal'iyazubillah. Sebab tu kita kena ada ilmu supaya kita tidak boleh mudah-mudah disesatkan oleh sesiapa pun. Baik, pada malam ini muslimin dan muslimah, ayat yang kita nak daripada kuliah tafsir, iaitu mukadimah tuan-puan. Mukadimah pada malam ini 8.20 baru nak start, insya-Allah. Dalam kuliah kita pun tak lama, insya-Allah. Yang mana sempat kita sentuh, kita tak sempat, insya-Allah sanal tadi lahiqan, insya-Allah kita akan sambung nanti. Ayat pada malam ini adalah berkait daripada surah Al-Baqarah. Kita berada di surah Al-Baqarah tuan-puan. Surah Al-Baqarah, ingat tak ayat ke berapa? Saya pun tak ingat dah ayat berapa dah, tapi untuk pasal macam 100 lebih ayat. Ayat ke berapa? Kuat ingat tak? 100 satu apa? 138 surah Al-Baqarah, insya-Allah 138. Jadi tuan-tuan yang ada Quran boleh buka ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya baca insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita ikut. Ayat 138 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Satu lagi, kita sambung ayat satu lagi. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sadaqallahul azim. Baik, kita pause pada ayat yang kedua itu, ayat yang ke-139. Jika ada kesempatan kita sambung lagi. Tengok balik tuan-tuan ayat 138. Sibghatallah. Sibghatallah. Ma makna sibghatallah? Sibghah ini makna dia celup tuan-tuan. Celupan Allah. Sibghatallah. Allah
Allah Subhanahu wa taala kata apa? Celupan Allah. Berkata akhfasi dan lain-lain. Celupan Allah ini apa makna dia? Artinya adalah agama Allah. Celup tu makna apa? Agama Allah. Kan? Sebab tu celupan Allah ni apa? Agama Allah ni apa? Islam. Apa makna agama? Agama ini adalah a way of life. Cara hidup. Nampak? Cara makan, cara masuk jamban. Masuk jamban orang Islam masuk kaki bawah. Kanan, kiri. Keluar kaki kanan. Tu dia. Baca apa masuk? Doa. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Tu masuk tandang. Baca doa jauh daripada apa? Syaitan lelaki dan betina. Masya Allah, di dalam kitab fiqh dia kata, bila kita masuk tandas, kita baca doa, kita kena tutup badan kita. Kena pakai apa? Kain basah. Hukum dia pakai kain basah adalah sunnah. Kalau tak pakai, hukum dia apa? Haram, dah makruh. Bubuh haram tu dosa. Berapa ramai orang tak pakai apa kain basah, pakai dosa belaka. Hukum dia makruh. Sebab apa makruh? Sebab kita kena tutup badan kita. Sebab apa kena tutup badan? Kerana Allah melihat kita malu kepada Allah tu. Sedang malu itu sifat orang yang beriman. Kan? Orang yang beriman ni sifat dia malu. Al-haya'u kata Nabi minal iman. Sebab tu kalau orang tak nak rasa malu, dia telanjang bogeh, dia buat maksiat, kerana apa? Tak ada rasa malu. Kita ni nak semayang pukul 8.30 malu. Sebab apa? Sebab tu bukan malu dengan manusia saja, malu dengan Allah Ta'ala. Tak semayang langsung tak ada rasa malu, tak mengaji tak ada rasa malu, buat maksiat tak ada rasa malu, maka kurangnya iman. Bila tak ada iman dalam hidup kita, maka habislah binasa kita. Kena ada iman. Antara cabang iman, Nabi kata ada 77 cabang iman. Selain daripada malu, sabru minal iman. Apa lagi minal iman? An-nadhafatu minal iman. Tu sebahagian. Tapi kena nak syarah satu persatu, maka masalah pula. Tajuk kita bukan iman, tajuk kita tentang huraian ayat ni. Sibghatullah, tuan-puan. Menurut satu riwayat daripada Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Abbas itu pakcik Nabi. Ataupun orang Indonesia kata, sahabat kita, saudara kata, kita di Indonesia dia kata paman, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ni hebat. Bahawa kata dia yang dimaksudkan dengan celupan Allah ialah agama Allah. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Abu Ibnu Humaid dan Mujahid, makna celupan Allah itu adalah fitrah. Fitratullah itu adalah sibghatullah. Inna ad-dina 'indallah, itu makna dia sama maksud. Jadi apa makna sibghatullah? Agama Allah. Agama Allah apa? Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Allah yang nama dia Islam, itulah yang Allah terima di sisi Allah. Yang lain apa? Allah kata, wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbal. Barang siapa yang mengambil jalan selain daripada jalan Islam, Islam agama Allah, Islam di sisi Allah, syariat Allah, maka falan yuqbal, maka tidak diterima. Rugilah. Kan?
Rugi. Sebab tu kita nak buat apa pun, kita kena niat kerana Allah, kata ulama. Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir Mujahid, dia kata fitratullah. Fitrah Allah Subhanahu wa taala Allah bagi kepada kita, dia kena ada agama. Faham tak? Kena ada agama, ada panduan. Tidak, saya kata kena ada panduan. Tuan-puan, bukan kata hidup kita kena ada panduan. Ni, naik kereta pun kalau tak ikut panduan, habis. Lampu merah dia jalan, lampu hijau dia berhenti. Lampu hijau kalau kita berhenti, orang marah ke? Orang suka. Marah, hijau dia boleh berhenti. Kena langgar belakang. Lampu merah kena berhenti, tak boleh jalan. Lampu kuning kena berhati-hati. Dia. Sebab itulah tuan-tuan, kena ada panduan hidup ni. Macam mana cara ambil wudu, macam mana cara kita sembahyang, macam mana kita berjemaah, macam mana kita tegur orang, macam mana kita bersembang dengan orang, semua ada pada apa? Pada sunnah Nabi SAW. Ikut Nabi saja, selamat insya-Allah. Nabi dah tak ada dah sekarang ni, tetapi alim ulama telah mengajarkan kepada kita ilmu, maka hari ni kita tadah saja baca kitab syarah dengan amal insya-Allah. Masalah ni mengaji pun tak mau. Atau ambil wuduk pun tak kena. Sembahyang pun tongkang-tongkeng. Ya Allah. Apa alasan kita, tuan-puan? Kita nak jawab di hadapan Allah Taala. Nikmat yang Allah bagi kepada kita, makan cukup, kemudian sihat pula, kemudian umur kita pula muda lagi. Kemudian Allah bagi kepada kita kaya pula, pun tak ingat Allah. Maka wal'iyazulillah. Jadi kata ulama, yang kata makna sibghatullah itu adalah apa? Adalah makna dia fitratullah, ataupun kemurnian Allah yang telah difitrahkan manusia atasnya. Menurut satu tafsiran ulama daripada Qatadah ini nama famous dalam kitab tafsir. Nama Qatadah ini famous, tuan-puan. Nah, nama ni dia banyak famous. Kalau dalam Gusti, nama famous apa? Muhammad Ali, boxing. Kalau WWE, UFC, Khabib Nurmagomedov. Kalau kita basikal pula kita, siapa dia? Azizul Azni Awang. Itu Malaysia. Kalau Indonesia dia ada punya nama yang masyhur dia, MotoGP bah. Hafiz Syahrin. Kenal tak imam kita Hafiz Syahrin? Enggak kenal. Gimana sih? Jadi tuan-puan, Qatadah orang yang hebat dalam tafsir. Sebut Qatadah, sebut apa nama Ibnu, sebut tafsir Al-Jalalain, Al-Qurtubi, masya-Allah. Jadi dia kata yang dimaknakan, kata Qatadah, orang Yahudi mencelup anak-anak dia dengan celupan keyahudian. Ni masih lagi dalam perbicaraan celup. Tahu celup, tuan-puan? Emas tu dia celup. Orang panggil dia emas. Kan? Celup ni makna dia apa? Bila celup tu nampak pakaian dia tu. Manusia ini, ulama kata bagaimana dia dicelup mengikut kepada tune mak ayah dia. Jadi kita ni, kita jadi hari ni, sebagaimana didikan oleh ibu dan ayah kita. Itu makna dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, syukur alhamdulillah kita, mak ayah kita orang Islam. Di kalangan kita ni orang Islam, mak ayah kita, lahirnya kita pun agama Islam. Alhamdulillah. Syukur tak? Ada orang mak ayah dia bukan Islam, tapi dia dapat Islam, kadang-kadang dia lebih hebat pengorbanan daripada kita. Tidak. Kita, saudara kita yang berbangsa Cina masuk Islam, kadang-kadang kita tengok dia punya usaha untuk agama, Masya Allah, hebat daripada kita. Sedekahnya, dakwahnya, tablighnya, akhlaknya hebat daripada kita. Subhanallah. Nah, kita tak perlu sebutlah, tuan-puan, satu persatu. Kalau nak sebut banyak.
Hussein D, Ridwan T, Bro Firdaus Wong Abdullah, lebih lagi. Hebat dia. Padahal dia orang yang asalnya mak ayah dia bukan Islam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena usaha untuk agama, usaha untuk iman, usaha untuk diri kita agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Macam mana cara dia tuan-puan? Kita kena ikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakap kena betul, sidq, amanah dalam pekerjaan kita, fatanah dalam tindakan kita, tabligh dalam dakwah kita. Muslimin dan muslimat. Itu kata Ibnu Qatadah. Abu Qatadah kata orang Yahudi ni dia celup anak dia dengan celupan Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dah kat kita tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata kullu mauludin yulad, setiap daripada kelahiran manusia itu fitrahnya adalah suci bersih, sibghatullah. Kita asal-asal kita ni sebenarnya telah bersaksi qalu bala syahidna dalam ni waktu ketika mana sebelum alam rahim lagi, waktu ketika mana alam roh dia panggil alam roh ni di Lauhul Mahfuz, kita pun telah bersaksi bala syahidna, semua termasuk orang-orang kafir haklah pun sebenarnya mereka telah apa? Mereka telah bersaksi kebesaran Allah. Tapi oleh kerana mereka lahir, Allah tempatkan mereka keluarga, ibu bapa mereka tidak beriman. Sebab kesian kat mereka, jangan musuh mereka. Jangan memusuhi orang bukan Islam. Patutnya tengok mereka kena rasa kesian. Sebab apa? Sebab dia lahir dalam keadaan nikmat, dia tak nikmat iman dan Islam. Muslimin dan muslimat, satu hari ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah, tiba-tiba datang kepada Nabi seorang sahabat bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, telah mati seorang Yahudi. Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba wajah Tuhan berubah, wajah engkau berubah wahai Muhammad? Kata Nabi, aku sedih. Ya Rasulullah, kenapa nak sedih pula? Dia bukan orang Islam. Nabi kata, memang dia bukan orang Islam, tetapi dia umat aku. Sebab apa aku sedih? Sebab dia belum sempat mengucap dua kalimah syahadah. Tu Nabi punya sayang dia kepada umat dia. Kita dengar-dengar orang kafir mampu. Kerana apa? Kerana dunia ni tuan-puan tak ada apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata agama ni cukup bernilai, masya-Allah. Tuan-puan nampak tak pahala duduk dalam majlis ilmu? Tak nampak. Kalau nampak lah boleh tukarnya wang ringgit, subhanallah. Padat ni surau ni. Tapi oleh orang tak nampak jemaah, tak nampak kelebihan solat sunat. Nabi kata apa? Kamu sempat solat 2 rakaat sebelum subuh, kamu dapat apa yang ada di dunia, bahkan lebih baik daripada dunia dan isi dengan dia. Siapa di kalangan kita yang sempat solat 2 rakaat sebelum subuh? Jatuh tangan. Jatuh tangan ni ramai lah, semua bakat dapat. Makna dia hari ni kita orang yang berjaya. Hari ni kalau orang paling kaya, contohnya Bill Gates, dia dapat 10 bilion hari ni, kita lebih kaya daripada Bill Gates. Sebab Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha. Apa lagi kita nak? Duduk tengok orang tu dia depa ni mayang pondok tapi pakai Mercedes, pakai BMW, mereka ada rumah mereka besar, tuyul pula dah. Kita ni mengaji tuan-puan, kena rasa apa? Kita kena rasa bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Baik. Tu berapa? Masya-Allah. Lagi berapa minit tu? 10 minit. Malah ni dengar azan ni kena berhenti. Kalau dah kena tarik tauliah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi tuan-tuan. Sibghatullah, makna tuan-tuan faham lah makna sibghatullah ini? Makna dia adalah celupan ataupun agama.
Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata dialah yang kata agama Islam ni telah diutus dengan dia, Nuh dan nabi-nabi yang datang sesudah. Saya minta izin minum lah. Dari keterangan tafsir sahabat dan tabi'in tentang sirah. Sirah ni apa? Istilah yang disebut sirah itu dapat kita fahami makna dia. Jadi kalau tuan-tuan dengar sirah lepas ni, makna dia apa? Adalah celupan ataupun agama Allah. Tuhan telah meninggalkan dua celupan. Yang keduanya asli dan tidak dapat ditandingi dan dibandingi. Yang pertama, celupan warna pada alam yang dapat dilihat dengan mata. Ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mardawaihi dan Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah menceritakan bahawa Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Musa, apakah Tuhan Allah itu mencelup juga? Mendengar pertanyaan demikian, marahlah Nabi Musa kepada mereka dan disuruhnya mereka supaya bertakwa kepada Allah. Ini cerita Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel. Bani Israel ni di antara sifat mereka suka banyak bertanya. Tanya ni, pimai tangtu juga. Ni awak kena mengaji ni, awak kena sujud pula, awak kena baca Quran pula. Banyak orang tanya. Pang sat lagi kot. Makan tak tanya pula, awak kena makan, lapar tu makan. Kita ni tuan-puan, hidup kita kena ada keperluan. Ni tuan-puan dapat ni, tuan-puan tanam terus dalam fikiran. Hidup kita ni kena ada beberapa perkara. Yang pertama, kita kena ada benda daruriyat. Daruriyat ni apa? Darurat. Tak dapat tidak kena. Apa dia benda yang darurat? Iaitulah apa? Agama. Pentingnya agama. Yang kedua, dalam hidup kita kena ada hajat. Benda yang kita berhajat, makan, minum, hajat tu. Nak berak hajat, cuba tak berak sehari macam mana? Muka. Cuba tak makan sehari muka macam mana? Tu. Dan yang ketiga, dia panggil tahsiniyah. Benda yang mencantikkan kita. Apa yang mencantikkan kita? Perkara lain selain daripada pakaian adalah pakaian akhlak. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak mencantikkan diri kita? Cantikkanlah dengan agama Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, berakhlak dengan akhlak yang baik, solat sunat 1000 rakaat dan puasa sunat. Akhlak yang baik lebih baik daripada amalan sunat. Contohnya apa? Puasa sunat. Kemudian solat sunat. Akhlak yang baik lebih tinggi daripada itu. Itu dia. Sebab tu hidup kita ni sebenarnya bukan payah, tapi bukan mudah juga. Bukan payah pun, buat baik dengan orang. Jumpa orang bagi salam, afsus salam bainakum. Kemudian kita baik dengan orang, kan? InsyaAllah Allah akan tolong kita. Mudahkan orang. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, kata Nabi. Mudahkan, jangan bagi orang susah. Kemudian apa? Bagi berita gembira, jangan bagi berita. Tu. Jumpa orang apa? Bagi berita gembira. Apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada perenggan yang kedua. Dia kata apa lagi? Daripada yang pertama itu, yang pertama celupan, yang pertama dia kata celupan ada dua yang Allah bagi. Yang pertama asli, yang tidak dapat ditandingi. Israel kepada Nabi Musa menjawab mereka, bertanya mereka kepada engkau, adakah Allah mencelupi alam itu? Menjawab Nabi
Musa, benar, ya Tuhanku, mereka tanyakan demikian kepada aku. Maka bersabdalah Allah kepada Nabi Musa, katakanlah kepada mereka itu bahawa memang Allah memberikan celupan warna. Semuanya adalah daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka turunlah ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan celupan Allah, bahawa tidak ada yang lain yang sanggup mencelup seindah celupan Allah. Nah, macam kita baca ayat pandangan Allah, adakah sama pandangan Allah dengan pandangan kita? Tak sama. Pendengaran Allah, sami'allahu liman hamidah, sama tak pandangan Allah? Pendengaran Allah dengan pendengaran kita? Tak sama. Allah dengar tapi tak sama macam kita dengar. Kita dengar mungkin ada dia punya area dia, dia punya average. Setakat mana tuan-puan pergi klinik, dia akan ada uji telinga, dia panggil DB, audio dia. Takat tu je kita dengar. Tapi Allah dengar mana-mana Allah dengar. Masya Allah. Sebab tu ngaji pula akidah. Buka Aqidatul Awam, Risalatul Tauhid, Aqidatul Najib, Bakuratul Amani, kita akidah untuk kita faham tentang akidah, ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Bila ikatan kita sudah kuat, ngaji bagian ibadah. Buka kitab Matla'al Badrain, buka kitab apa? Kitab fiqh imam, ngaji Imam Syafi'i tu, jangan duk ngaji Imam Pak terus. Oh, dia kata ni mana ni Imam Syafi'i? Ni bukan aku tak guna mazhab Imam. Oh, kami pula dia talfi mazhab. Ngaji banyak cerdik, jangan ngaji bagi bodoh. Saya tekankan sikit ni tuan-puan. Hari ni macam-macam sungguh. Fikir aliran yang selamat tuan-puan akidah. Satu dia ahli sunnah wal jamaah. Hari ni biar ngaji Imam Syafi'i bagi kemah dulu, baru ngaji kitab-kitab lain. Ngaji pula tasawuf. Jangan kita duk kata tasawuf ni ayat acah. Ngaji tasawuf ni supaya apa? Akhlak kita akan ikut sebagai amanah akhlak sahabat-sahabat, tabi'in, salafus salih, dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan, insya-Allah minggu depan kita akan cerita tentang kitab-kitab pondok, kitab-kitab moden. Saya akan kupas, saya akan bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi kita ni balik, kita cari kitab tu, kita pilih ngaji tuan-puan. Ngaji ni tak cukup dengan kuliah maghrib. Hujung-hujung minggu tuan-puan banyak masa pergilah pondok-pondok moden ke. Jangan pergi funduk sudah. Funduk tu hotel. Pergi pondok. Ngaji tuan-puan, ngaji, mati dalam ngaji, Allah bagi syahid pahala. Hari ni tuan-puan, Allah ambil nyawa orang-orang yang baik. Jadilah orang yang baik sebelum terlambat. Baik, sambung lagi. Dan